Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan wartawan. Tidak terlewat untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Fitri kepada semua yang hadir. Yang berhormat Saudara Zul, Setiausaha Perhubungan, Saudara Muhammad Yasin, kaki tangan pejabat perhubungan Pak Asni Kantan, Saudara Wan Zul, dan seluruh wartawan yang dihormati sekalian. Ini kenyataan ringkas daripada saya pada hari ini yang dibuat dalam bentuk bertulis secara ringkas lah. Sebelum menyertai PAS pada bulan Mac 1978, saya telah berkecimpung dalam ABIM. Di dalam Parti Islam PAS, saya telah memegang berbagai-bagai jawatan dan kedudukan. Sama ada sebagai EJK Dewan Pemuda PAS Pusat, Pesuruhjaya PAS Pulau Pinang, Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat, Naib Presiden, dan sekarang sebagai Timbalan Presiden PAS. Sepanjang pelibatan saya dalam PAS, di antara tokoh idola saya ialah Jamaluddin Al-Afghani, Said Qutb, Imam Hasan Al-Banna, Imam Khomeini, Umar Mukhtar, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, dan lain-lain tokoh ulama dan cendekiawan Islam. Saya pernah ditahan sebanyak 2 kali di bawah ISA. Antara tuduhan ialah sebagai pelampau agama. Agama yang dimaksudkan di sini ialah Islam. Adapun tokoh-tokoh lain seperti Lenin, Mahatma Gandhi, Abraham Lincoln, Jamal Nasir, Soekarno, Kamal Atatürk, Ho Chi Minh, dan lain-lain yang disebut oleh saya adalah sebagai sejarah perjuangan rakyat dan kejayaan mereka sebagai contoh perbandingan. Tuduhan terhadap saya secara kasar dari 27 Ogos hingga ke hari ini, 2 September, sebagai penyokong komunis dan hendak mendewakan pahaman komunis, amat keterlaluan dan menjijikkan. Segala tuhmahan ini untuk memburukkan saya dan parti saya, yaitu PAS. Tuntutan bersih 2.0, 8 perkara telah membongkar penyelewengan daftar pemilih, electoral roll, dan lain-lain kepincangan. SPR dan kerajaan BN telah dan sedang berada di kandang orang salah menurut pandangan rakyat. Pemimpin UMNO dilihat merasa gusar dan panik apabila sejarah perjuangan kemerdekaan mula diketahui oleh rakyat jelata, khususnya generasi muda. Perjuangan menuntut kemerdekaan bukan hanya dimiliki dan dipelopori oleh UMNO sahaja. Isu komunis sengaja ditimbulkan oleh akhbar milik UMNO untuk mengalih pandangan rakyat dari menumpukan hal pilihan raya yang bersih dan kenaikan harga barang inflasi yang sedang melanda negara. Akhirnya kebebasan media, yaitu cetak, pandang dan dengar, yang hampir tidak ada di Malaysia, membolehkan propaganda BN berjalan tanpa dapat disanggah dengan berkesan oleh pihak yang dituduh atau difitnah. Itu kenyataan umum saya pada hari ini. Okey, kalau ada apa-apa persoalan. Kenyataan kapal Sing ini. Bagi saya itu kebebasan seseorang itu memberi pandangan, dan saya sendiri akan bertemu dengan beliau untuk bertukar-tukar fikiran. Tak menunjukkan perpecahan dalam pakatan rakyat. Oh, tak ada masalah itu. Sudah banyak kali ada perbezaan pandangan, tapi selalunya boleh
cari jalan pertemuan. Bila akan pertemuan akan diadakan? Bergantung kepada masa saya sekarang, masih lagi saya tidak tetapkan tarikh, tapi cuba dalam minggu ini lah. Kita akan tarik balik kenyataan yang dibuat sebelum ni. Apa dia kenyataan apa? Yang sebelum ni yang TV3 ulang 2-3 kali tu. Tak, itu kenyataannya TV3. Saya tidak tahu kenyataan apa. Pasal Mak Indra tu? Mak Indra memang pejuang kemerdekaan. Dalam akhbar berita harian, saya lupa tarikhnya. Di sana 13 Disember 2010. Berita harian mengatakan Mak Indra adalah pejuang kemerdekaan. Saya sebut tadi, UMNO amat takut kalau terbongkar kisah perjuangan kemerdekaan yang sebenar. Ini yang mereka rasa panik dan gusar sekarang ini. Termasuk sekarang ini menyambut hari kemerdekaan seolah-olah perayaan UMNO. Sebab itu rakyat tidak menyertai. 100 kereta nak dapat satu bendera pun payah. Kalau ada pun bendera yang bawa pasir atau tanah muatan lebih, dia letak bendera barangkali nak menarik perhatian. Polis dan DPJ jangan tahan mereka. Kalaulah diletakkan Tengku Rahman, Datuk On, pejuang kemerdekaan, okey. Bariskan bersama tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan seperti Dr. Burhanuddin, Abu Bakar Abakir, Ahmad Bustamam, Ibrahim Yaakob, Pak Sako dan lain-lain, maka rakyat akan terpanggil untuk merayakan kemerdekaan. Sekarang kemerdekaan 31 Ogos dijurus kepada perayaan UMNO. Ini yang saya lihat rakyat tidak menyertai dan tidak gairah untuk menyambutnya. Perkara ini yang perlu diperbetulkan. Maknanya di mengiktiraf perjuangan Dr. Rahman dengan... Ya, kalau nak disenaraikan, mereka boleh termasuk dalam tokoh-tokoh yang lain. Mereka ini memang mengambil alih tugas melayar merdeka. Tapi tokoh lain macam tak ada langsung. Tambah Tok Janggut jauh sekali. Jadi ini yang rakyat semakin celek dan semakin merasai perayaan kemerdekaan seolah-olah tidak kena-mengena dengan rakyat. Ini yang sambutan makin tahun makin dingin. Tidak seperti di tahun 60-an dahulu. Kau Kim kata kalau kata tuan nak cakap mengenai sejarah suruh rujuk kepada dia dulu. Itu pandangan dia pakar, tapi banyak orang lain lagi yang pakar. Pandangan ini pandangan rasmi parti lah. Tidak, ini pandangan saya. Pandangan saya. Dan serang dalam televisyen pun selamat kabu. So, PAS Pusat dia akan bincangkan soal ini untuk tujuan bersama. Kami belum ada mesyuarat dan PAS Pusat tidak merasakan ianya satu perkara yang immediate. Sebenarnya saya memberi ceramah hal tajuk kemerdekaan ini sudah bertahun-tahun. Tetapi saya sebut sekarang ini cuba dipusingkan kerana masalah besar negara sekarang ialah masalah keyakinan rakyat terhadap pilihan raya di Malaysia. Terbongkarnya daftar pemilih yang begitu pincang, yang akhirnya SPR bersedia untuk bertemu dengan pertubuhan haram, iaitu bersih, yang disebut sendiri oleh pengurusi SPR. Katanya dunia mengetahui dan melihat satu kepincangan yang dahsyat berlaku dalam daftar pemilih dan juga pengakuan bekas-bekas tentera yang mereka membuat penipuan ribuan undi dalam pilihan raya. Ini semua meletakkan kerajaan BN dalam keadaan serba salah dan panik untuk menghadapi rakyat. Maka ditimbulkan isu komunis supaya orang bincang hal ini. Sedangkan ia adalah satu perkara mitos dan fantasi, bukan satu perkara fact. Perkara faktnya ialah yang sedang berlaku sekarang, tuntutan bersih. Belum ditetapkan tarikh dan saya akan bekerjasama dengan polis. Cuma saya diberitahu melalui kawan saja bahawa saya akan disesat di bawah seksyen, saya tak ingat lah. Saya tahu seksyen 19 tempat saya tinggal di Shah Alam.
505 ya. Saya akan tanya peguam lah apa dia section 505 itu. Bagaimana Tuan masih mempertahankan kenyataan yang bersatu dengan Ahmad Indra adalah pejuang kemerdekaan. Itu. Dan pihak polis janganlah panik. Sebelum 31 hari bulan Ogos, waktu itu ialah kerajaan yang memerintah ialah British. Jadi selepas 31 Ogos baru kerajaan Melayu merdeka. Ini fakta, ini adalah perkara biasa. Janganlah kita menganggap bahawa selepas 31 Ogos dia mempunyai kerajaan yang sama. Tidak. Bendera ada pun lain, semua dah lain, lagu pun dah lain negaraku. Sebelum itu God Save the Queen. Jadi kita kena bezakan antara sebelum merdeka dan selepas merdeka. Maksudnya yang mati itu tak ada apa-apa jasa kepada negara lah. Masa peristiwa Bukit Kepong lah. Itu ikut tafsiran masing-masing. Sebab bendera di situ bendera Union Jack. Tafsiran Tuan? Tafsiran saya mereka bekerja bagi pihak British. Dan polis bila-bila pun terkorban, dikorban, berkorban. Karena mereka ikut dasar pemerintah yang menguasai mereka pada waktu itu. Dan di antara mereka mungkin saudara-saudara kita penuh simpati. Macam juga peristiwa Mamali. Peristiwa Mamali, kerakusan pemerintah menyebabkan polis terkorban. Jadi itu adalah perkara yang berlaku dalam event mana-mana pun. Yang tak terkorban ialah penguasa itu, yang menguasai pasukan keselamatan dan sebagainya. Yang terkorban di Mamali, 4 orang anggota keselamatan. Pemimpin UMNO yang mendesak supaya bertindak terhadap Mamali itu, mereka selamat dan berada dalam keadaan yang apa kita selesa. Tuan Haji, betulkan saya kalau saya salah. Kalau pemahaman saya lah daripada apa yang Tuan Haji cakap ni, yang mati itu memang tak berjasa kepada negara. Itu serah pada saudara buat tafsiran. Saya tidak mau buat tafsiran apa-apa hal lagi. Cuma macam tu ya cakap. Ya, macam itu ya. Sebab bagi saya, Man Indra ni pejuang kemerdekaan. Jadi tafsiran seorang itu macamlah juga Tok Janggut, macamlah juga anak murid Ibrahim Limbong juga bertindak kepada balai polis di Kuala Brang Terengganu. Begitu juga Mat Kilau. Semua mereka ini adalah menentang pemerintah British. Itu yang ada di situ. Kalau Tuan Haji membiarkan itu tak tambahkan kekeliruan lagi ke Tuan Haji? Tak apalah. Tak apa. Ya, sengaja bagi keliru lagi. Saya tak bagi keliru. Utusan akhbar yang mengelirukan. Akhbar yang cuba mengelirukan. Senang saja. Lepas merdeka adalah pemerintahan merdeka. Sebelum merdeka adalah pemerintahan British. Clear cut. Apa yang kita bermasalah? Dan yang menentang British disebut pemberontak. Yang menyokong Jepun selalunya dipanggil Tali Barut. Kenapa? Patutnya yang menyokong British juga adalah Tali Barut. Pegawai-pegawai kerajaan yang dilatih di bawah British, ada yang integritinya hebat, dikekalkan. Sehingga mereka berkhidmat dalam kerajaan mereka cukup cemerlang. Di antaranya, Tan Sri Ahmad Nordin, Tan Sri Arsyad Ayub, lagi Tan Sri Harun Hashim, Tun Sufian, Tun Saleh Abbas. Ini orang-orang yang dilatih dalam pentadbiran British. Tapi mereka ni pemimpin yang berwibawa bila mereka berkhidmat dalam kerajaan merdeka kemudian. Bukan semua yang berkhidmat dengan British itu adalah sampah ataupun tidak berguna. Dan di antara mereka memang terpelihara integriti semasa mereka bertugas dalam kerajaan merdeka. Lain lagi? Jadi benda ni dibangkitkan memang untuk kemerdekaan ni lah. Isu ni dibangkitkan. Ya, isu sebenar dengan ceramah saya tiap-tiap tahun menjelang merdeka inilah. Yang saya sebutkan selalu tiap-tiap tahun. Iaitu sambut merdeka di Malaysia ini salah. Kalau di Thailand, di Indonesia, hampir setiap rumah orang letak bendera. Karena dia rasa itu kemerdekaan dia. Tapi di Malaysia, seolah-olah UMNO merayakan kemerdekaan, bukan rakyat. Karena tak melibatkan pemimpin-pemimpin yang memperjuangkan kemerdekaan. Ini yang kita nampak makin hari makin hambar. Banyak lagi lah perkara-perkara yang terdedah zaman teknologi baru sekarang ni. Pihak kerajaan kena jawab, misalnya negaraku.
Itu lagu Terang Bulan. Terang Bulan pula diambil daripada lagu Perancis apa nama? Mamulamun. Kita dengar muzik itu. Kerajaan kena terang. Adakah ini lagu Terang Bulan, lelaki tak boleh dipercaya, lain di mulut, lain di hati, misalnya. Dan irama itu diambil sepenuhnya untuk jadi lagu negaraku. Indonesia menjadikan lagu negaraku ini satu ejekan mereka kepada Malaysia. Kerajaan kena jawab. Sekarang, begitu juga kawan orang Tionghoa itu yang mengatakan negara kuku. Akhirnya kerajaan tak boleh buat apa pada dia, bahkan beri projek pula kepada dia sekarang. Ini benda-benda seperti ini. Dan rakyat sekarang semakin celik nak tahu. PAS sendiri atau juga rasa kehilangan undi dengan isu ni bangkit. Tidak, kami tambah undi. Anak-anak muda sekarang semua keluar dalam blok menyokong. Semua polis, semua bekas yang pension semua sudah dah. Tidak, itu pendedahan media saja itu. Mereka bila dapat gambaran sebenar. Tidak kehilangan undi. Tidak ada. Sebab penerangan balas kita sedang buat. Lebih dahsyat lagi dulu isu Tok Guru kata Tuhan Samsing dan sebagainya. Yang dibuat oleh media tanpa menyiarkan ucapan penuh Menteri Besar Negeri Kelantan. Dan banyak lagi lah perkara yang timbul seperti ini. Cuma isu ini kita nampak dipanjangkan sedikit. Dan kita tidak tahu mungkin dia tak akan reda sampai pilihan akan datang. Tapi saya rasa rakyat sekarang semakin mencari maklumat. Macam sekarang ni bila jumpa anak-anak muda di mana-mana saja. Hidup Mak Indra. Saya terkejut. Mereka bukan tengok dengar ucapan saya. Semua daripada blog dan internet. Ini yang kita kata rakyat semakin celik. Tak boleh lagi kita buat satu perkara seperti di tahun 50-an dan 60-an. Okey? Balik pada Mak Indra tadi tu aja. Kalau kata Rashid Maidin apa semua tu boleh diklasifikasi macam Mak Indra juga. Dia tu orang Melayu pejuang kalau dia kata sebelum merdeka. Ya. Sebelum kita merdeka. Sebelum mereka lawan penjajah. Selepas merdeka, kalau mereka terus angkat senjata, itu saya tidak setuju sebab negara kita dah terima dasar demokrasi. Jadi sebelum mereka lawan British. Kalau selepas merdeka, saya terima dasar demokrasi, soal sempurna atau tidak, kita bahas perkara yang lain. Demokrasi itu. Maka kalau terus mengangkat senjata, melawan kerajaan merdeka, itu saya tak boleh setuju. Sebelum merdeka itu, mereka lawan British. Itu hak mereka. Ini yang kita kena jelaskan sempadan di situ. Jangan kita sekalikan. Lawan British pun kita anggap pahlawan. Ini beratlah. Kita anggap ini pengkhianat. Maka kalau ini berlaku, UMNO masih lagi menjadi suruhan British. Ini yang kita tidak mau. Okey, ada apa lagi? Pada pandangan Tu Haji lah, 54 tahun negara ni. Pada pandangan Tu Haji, adakah merdeka ataupun belum lagi? Ataupun masih lagi belum nikmati merdeka sebenar pada pandangan Tu Haji? Merdeka sebenar itu belum. Terutama sekali kami hadapi yang berat sekali freedom of press. Kita lihat saya diserang 7 hari 7 malam. Apa salahnya berilah ruang mana-mana rancangan TV setengah jam untuk kita beri penjelasan. Dia keep on attack termasuk malam raya. Yang saya jangka malam itu tak berlaku serangan-serangan peribadi. Tapi terus. Jadi saya rasa etika kewartawanan, etika press, etika media memang hampir tak ada. Ini yang kita kesalkan dalam negara merdeka yang sepatutnya tidak berlaku begini. Tak apalah mengecam saya, mengecam ni. Bagi saya itu tak apa. Tapi ada ruang untuk kita menjawab. Satu-satu rangkaian TV kita boleh memberi penjelasan. Dan rakyat buat pertimbangan. Ini rakyat tak boleh buat pertimbangan yang berlaku sekarang. Mana setakat ini tidak ada syarikat TV yang menawarkan? Tak ada. Kalau ada misalnya, kalau ada kita akan pergi. Kita akan bercakap. Kita akan beri penerangan di pihak kita. Kemudian rakyat berilah judgement mereka. Ini tak ada. Tu Haji sedia berdebat ke isu dengan orang bekas sejarah apa semua itu? Bersedia untuk bertemu. Tidak berdebat kah, berbincang kah? Lebih sedaplah berbincang dalam hal kemerdekaan dan sejarah kemerdekaan dan siapa yang memperjuangkan kemerdekaan. Sebenarnya banyak khazanah buku, tetapi dia banyak berada di negara Eropah.
tidak berada di negara kita. Hal-hal perjuangan kemerdekaan Melaya dan sekarang menjadi Malaysia. Okey, dah apa lagi? Saya ucap terima kasih semua. Sekali lagi saya ucap selamat Hari Raya. Dan saya haraplah media dapatlah memberi kerjasama, bukanlah kita minta memberi balance report. Itu yang kita harapkan supaya rakyat dapat maklumat kedua-dua pihak dan mereka boleh buat pertimbangan. Sekian, terima kasih. Ada.